Apa pun kita kena lihat dan meneliti contoh-contoh yang dikemukakan sama ada dari pihak tokoh-tokoh Islam ataupun tokoh-tokoh di Barat. Sebagai contoh, seorang tokoh di Barat yang bernama Edward L. Farmer, beliau mengungkapkan antara perkara-perkara yang kita perlu ambil kira ataupun kepentingan untuk menentukan bagaimana sesuatu tempat, wilayah, daerah ataupun negara yang telah kita kata kalau bayar zakat ni cukup haul, cukup nisab. Tetapi untuk menetapkan sesuatu penempatan tu boleh dah mencapai tahap ketamadunan dan peradaban yang tinggi, dia menggariskan 7 benda ataupun 7 perkara. Yang ni dia sebut dalam penulisan dia, Comparative History of Civilization in Asia. Baik, yang dia sebut 7 benda tu, yang pertama untuk melayakkan sesuatu tempat itu dikatakan mempunyai ketamadunan dan peradaban yang hebat, yang pertama ialah memiliki penempatan yang kekal. Maksudnya dia bukan jenis pindah randah. Dia bukan sekejap buat di sini kemudian pindah pi sana. Sekejap duduk sini kemudian pi ke sana. Tak ada. Dia adalah satu penempatan yang kekal. Yang mana dalam terma penempatan yang kekal ini merujuk kepada tanah yang terpilih. Maksudnya kita sebelum nak bangunkan ketamadunan dan peradaban di sesuatu tempat, mereka memastikan tempat yang dipilih itu antara kawasan yang selamat, kawasan yang memudahkan perhubungan dua hala dengan kelompok dan kumpulan lain. Sebagai contoh, banyak tamadun-tamadun dahulu dibina di pinggir-pinggir sungai ataupun di sisi tepian-tepian laut untuk memudahkan proses perdagangan, proses kedatangan, terutama datang nak berniaga, terutama datang nak berekonomi, terutama datang nak bersosial dan urusan-urusan besar yang lain. Yang pastinya yang jadi keutamaan ialah kawasan tersebut mesti makmur dan subur. Maksudnya boleh dibangunkan sumber ekonomi dia, boleh direvolusikan konteks pertanian dia. Itu sebagai contoh. Yang pertama, penempatan mesti kekal. Yang kedua ialah revolusi pertanian. Untuk mengekalkan sesebuah ketamadunan dan untuk mengekalkan sesebuah peradaban, kita memerlukan satu konteks kemantapan dari satu sisi, iaitu dari sudut sumber muka bumi dia, tanah. Kebiasaan tanah digunakan untuk pertanian, tanah digunakan untuk bercucuk tanam. Dari sudut zahir, apa yang berada atas dia, kita boleh tanam macam-macam. Dan sebelum ini, bila kita memilih tanah yang subur, tanah yang baik, maka dia dapat dijadikan sebagai asas sumber ekonomi, sumber makanan, sumber minuman. Bukan sahaja bagi orang yang tak berduduk dan menetap di sesuatu kawasan, tetapi memudahkan bagi konteks yang kedua. Kebiasaan bila ada manusia, ada juga haiwan, ada juga binatang. Sama ada haiwan-haiwan liar yang memang sejak lama menempati kawasan tersebut, lebih-lebih lagi haiwan yang dibela, haiwan yang dipelihara, haiwan yang digembala juga memudahkan untuk mendapatkan sumber-sumber makanan dalam konteks tersebut. Jadi bukan manusia kita saja nak senang makan, bukan kita saja senang manusia nak minum, haiwan juga senang nak cari makan, haiwan juga senang nak cari minum. Dan dia juga biasanya dicari kawasan yang tidak terdedah dengan kawasan-kawasan yang mempunyai kemarau yang tinggi. Maksudnya kawasan ni kawasan biasa, kawasan yang lembap, kawasan yang subur. Itu sebagai contoh. Yang ketiga, dia kena ada stratifikasi sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan stratifikasi sosial? Dia ada kelas-kelas. Maksudnya seseorang pemerintah mengelaskan status orang yang hidup, orang yang tinggal, orang yang menghuni kawasan ketamadunan dan peradaban tersebut dengan kelas-kelas tertentu.
kelas-kelas di sini mungkin ada perbezaan dari sudut satu tamadun dengan tamadun yang lain. Ada yang mengelaskan ketamadunan itu dari sudut kasta. Sebagai contoh, zaman di India dulu, ada kasta Brahmin, ada kasta Ksatria, ada kasta Parya dan kasta-kasta yang lain. Tetapi itu adalah kasta yang berbeza dengan disebutkan dalam konteks sosial tadi. Dari sudut kasta kemanusiaan tidak dititik beratkan dalam konteks stratifikasi ini. Tetapi yang dimaksudkan ialah nak menggunakan sepenuhnya kemampuan yang ada pada manusia untuk mengolah kemahiran, kehebatan, keilmuan yang ada pada diri setiap orang. Contoh, orang ni diberi kelebihan dari sudut tertentu, maka status yang kita nak letak gerak kerja dia dalam masyarakat, ini kerja dia. Kalau orang ni diberi kelebihan tertentu, tengok kepada gaya dia, kemahiran macam ni, kita letak ni status dia dalam masyarakat. Sama macam kita hari ni. Kita nak letak seseorang di satu-satu kementerian, kita nak letak seseorang di satu-satu jabatan mengikut apa? Mengikut keahlian yang ada pada dia, otoriti yang ada pada dia, ilmu yang ada pada dia, kemahiran yang ada pada dia, yang melayakkan dia duduk tempat-tempat yang dia duduki dan jawati sekarang. Ini berlaku sampai hari ini pun. Jadi kita letakkan mengikut kriteria orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki status dan jawatan tersebut, bukan dari sudut kasta seperti yang dibicarakan di India tadi. Okey, yang ketiga itulah dia stratifikasi sosial. Yang keempat, mesti ada unsur kehidupan beragama. Dalam banyak-banyak ketamadunan, ada ketamadunan yang diasaskan sumber-sumber dia daripada konteks keagamaan. Lebih-lebih lagi merujuk kepada tamadun yang kita nak bincang malam ni, iaitu merujuk kepada tamadun Islam. Memang sumber-sumber dia berasaskan kepada keagamaan. Tetapi kita kena tahu, antara sumber-sumber yang boleh terhasil sesebuah tamadun adanya di luar konteks keagamaan. Contohnya, sumber mereka terhasil dalam konteks kerohanian. Mereka ada juga bentuk-bentuk keagamaan, kepercayaan dan ritual tertentu. Sama seperti tamadun di Mesir dulu. Mereka ada kepercayaan kerohanian, mereka ada ritual, mereka ada pujaan tertentu, terutama kepercayaan terhadap dewa-dewa, yang kita panggil sebagai pantheon-pantheon. Ini istilah sejarah. Begitu juga tamadun Indus. Lagilah banyak orang-orang India, dia punya dewa lagi ramai. Dia punya kefahaman tentang dewa-dewa lagi tinggi. Ini antara tamadun-tamadun yang terbentuk dan terhasil dalam konteks spiritual kerohanian. Ada juga kadang-kadang sumber mereka daripada ilmu pengetahuan dan intelektual, terutama yang melibatkan tamadun apa? Tamadun Yunani. Banyaknya tokoh-tokoh besar mereka yang kita anggap sebagai ahli falsafah. Adanya nama-nama besar seperti Socrates, nama seperti Plato, nama seperti Aristotle, nama seperti Pythagoras dan sebagainya. Inilah contoh-contoh yang terhasil daripada apa? Kecerdikan, kecerdasan akal, intelek. Ada juga lebih jauh terhasil kerana kebendaan. Mereka gah kerana berjaya mendirikan bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan hebat. Contoh tamadun Rom. Tamadun Rom hak tinggal pada kita hari ini yang mereka bina 70 sebelum Masihi, bangunan Colosseum. Apa lagi yang mereka bina? Pantheon-pantheon. Pantheon ni merujuk kepada tempat-tempat pemujaan, ritual kepada dewa. Ada lagi Maximus Circus. Tahu tak Maximus Circus? Apa dia? Maximus Circus dulu, zaman tamadun Rom dulu, kalau di Byzantium Timur, mereka ada satu tempat yang macam kita lumba lari sekarang. Tapi di mereka dulu tak berlawan lumba lari. Mereka berlawan naik kuda, naik chariot. Letak kuda di depan, duk chariot, berlumba naik kuda tu. Dia panggil Maximus Circus tu. Kenapa Maximus? Kerana antara kuda yang paling hebat pada masa tu, nama dia Maximus.
Sebab tu kalau kita tengok dalam cerita Rapunzel, Tangle tu, kuda tu nama apa? Tak payah tanya. M tu Maximus, maksudnya kuda tu hebat. Okey, tu contoh sumber keagamaan. Yang kelima, dia kena bersifat urban. Urbanisasi, dia ada sistem perbandaran. Maksudnya tamadun yang hebat mesti ada sistem bandar dia, ada lorong-lorong dia, ada sistem irrigation dia. Apa dia irrigation? Sistem-sistem saliran. Maksudnya dia nak masukkan sumber-sumber air tu macam mana? Dia kan ada pertanian, ada tanah-tanah, cakap nak piangkuk dari sungai satu baldi. Dia buatlah sistem irrigation. Maksudnya dia buat laluan-laluan air, sungai ke, dia buat aliran air nak bagi sampai kepada tempat-tempat pertanian. Ini banyak kita merujuk bandar-bandar besar. Mesti ada urbanization macam ni. Tapi jangan merujuk kepada filem Urban Legend tu dulu. Pernah tengok filem Urban Legend? Tu kes bunuh punya. Tak ada kena mengena dengan urban ni. Baik. Seterusnya, kena ada sistem tulisan. Biasanya tamadun dan hadarah yang tinggi ni mereka ada sistem tulisan yang tersendiri. Contoh zaman Nabi Ibrahim dulu, pemerintah mereka yang hebat, Babylon, Namrus, ada sistem tulisan sendiri. Kemudian zaman di Mesir, Fir'aun, ada tulisan-tulisan yang kita panggil tulisan hieroglifis, yang macam simbol-simbol, sekejap burung hantu, sekejap lambang kumbang, sekejap lambang tu, ada pemaknaan-pemaknaan di sebalik simbol tersebut. Zaman di tamadun Sumeria dulu, zaman Maharaja Hammurabi tu kan, ada tulisan pepaku suniform. Kita belajar sejarah tingkatan 5. Tingkatan 5 dah ni. Ke tingkatan 4. Tingkatan 4. Zaman saya tingkatan 5, maksudnya anda lagi advance. Kalau zaman saya ni tahun tingkatan 5 belajar ni, anda lagi advance. Saya belajar dulu SPM 1993. Lah ni 2019 dah dialihkan ke tingkatan 4. Maksudnya anda boleh banyak lagi teroka untuk tingkatan 5. Banyak tulisan di tanah Melayu kita saja, banyak tulisan rencong, tulisan Jawi, tulisan tu, tulisan ni, mesti ada asas tulisan. Baik. Yang keseterusnya iaitu pembahagian sistem kerja dan inovasi pada teknologi. Maksudnya dia meletakkan tahap-tahap kerja. Contoh, ada yang bertindak sebagai pemerintah, ada yang bertindak sebagai menteri, ada yang bertindak sebagai pengawal bandar, ada yang bertindak sebagai pekerja, ada yang bertindak sebagai tentera, ada sebagai petani, ada sebagai peniaga. Maksudnya dia susun struktur kemasyarakatan sesebuah tamadun. Dan adanya inovasi pada teknologi mereka. Maksudnya ada sesuatu yang hebat yang tidak ada pada tamadun sebelum ni ditemukan ataupun baru diwujud dan dimunculkan zaman era ketamadunan mereka. Ini kita boleh tengok banyak dalam sejarah. Sekurang-kurangnya, seminima-minima, inilah 7 benda untuk melayakkan satu-satu kawasan, satu-satu penempatan menjadi sebuah tamadun dan peradaban yang hebat. Boleh ingat tak 7 tadi? Boleh, memang hebat. Okey, bagus. Baik. Sekarang ni kita berbicara secara asas baru. Kita duk berbicara dengan bahasa, kita duk berbicara dengan istilah. Ini baru nak masuk betul. Sebab kita nak membicarakan tentang konteks ketamadunan Islam. Baik. Bila sebut ketamadunan Islam, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, bila hak betul-betul ketamadunan Islam bermula? Bila betul-betul? Pada zaman? Okey. Ada yang menjawab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketamadunan Islam bermula. Ada jawapan lain? Tak ada dah. Baik. Osmaniyah.
Osmaniyah tu dah nak jatuh dah. Hatu tamadun hak nak jatuh dah. Kalau kita nak merujuk Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, Osmaniyah tu, dia lebih merujuk kepada dinasti. Semua tu duduk bawah ketamadunan dan peradaban hak umum. Bila kata Osmaniyah, maksudnya hak sebelum Osmaniyah orang tak ada tamadun lah. Ketamadunan Islam tak pernah muncul dan wujud lagi ke? Habis ketamadunan zaman dinasti Abbasiyah tu macam mana? Tak dianggap tamadun lah. Okey, baik. Secara umum kita bisa memahami bahawa kita selalu, dia panggil apa? Apologetik ke bahasa moden. Bila Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dan seterusnya disebarkan dakwah tersebut kepada para sahabat dan dikembangkan dakwah ini, maka kita menganggap bahawa di sinilah bermula peradaban Islam. Baik. Saya nak adik-adik dan tuan-tuan berfikir. Biar sikit malam ni kita fikir out of box, luar kotak. Kita ajak berfikir, bukan nak mengia, bukan nak menidakkan. Okey. Pada zaman pemerintahan Nabi Allah Daud alaihi salam dan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang kita kira rentang masa kehidupan kedua-dua nabi bapa dan anak ini begitu jauh, mungkin capaian dia ribu-ribu tahun sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad. Dan kita tahu dalam sejarah kenabian, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Yang mana lebih lagi, zaman pemerintahan Nabi Allah Daud adalah zaman kegemilangan, the golden age bagi Bani Israel. Dan mari pula anak dia Nabi Sulaiman meneruskan legasi kecemerlangan pemerintahan Nabi Allah Daud. Dan kita tahu antara mukjizat, antara kelebihan, antara anugerah yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman ialah pemerintahan dia sejauh mana. Kita tak dapat pastikan dengan tepat capaian kawasan tu, tapi bahasa mudah sebutan di mulut sejauh timur dan barat. Dia bukan sahaja menguasai manusia, bahkan menguasai apa? Jin. Dia boleh menguasai angin, dia boleh memahami bahasa binatang dan haiwan dan kelebihan-kelebihan yang lain. Kerana skeptik kedua-dua nabi tersebut selalu dirujuk dan dinisbahkan dengan Bani Israel, kita menganggap dia jauh dengan zaman Rasulullah. Cuma out of box kita, bila dia nabi, bila dia rasul, apa agama kedua-duanya? Dan boleh atau tidak bila anda menyebut kedua-duanya beragama Islam, ini juga adalah ketamadunan Islam yang dibina oleh kedua Nabi dan Rasul tersebut. Anda sebut Daud dan Sulaiman Nabi, Rasul, dan dua-dua beragama Islam. Dan kedua-dua pemerintahan yang hebat ini pada zaman mereka, adakah boleh saya nak klasifikasikan ketamadunan pada zaman mereka lebih awal lagi ketamadunan Islam sebelum Nabi Muhammad bawa? Sebab anda clarify apa tadi? Tapi sebab penisbahan yang selalu kita guna daripada Nabi Bani Israel, kita berasa, oh, ni Nabi Bani Israel. Tapi anda lupa agama yang diwakilinya. Ataupun lebih awal daripada itu, nabi-nabi sebelum ni agama berbeza atau sama? Sama saja. Sebab itulah salah seorang pengkaji sejarah dan antropologi Israel menyebutkan sejarah yang paling besar dalam dunia hari ini memang tidak akan boleh lari daripada sejarah Islam, kerana Nabi Allah Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, semuanya sejarah menceritakan tentang Islam. Tetapi kita spesifik hari ini, bila sebut saja kebudayaan Islam, pasti minda, otak, fikiran kita terarah untuk memulakannya pada zaman kebangkitan Nabi Muhammad. Tak kisahlah, tadi saya ajak berfikir. Tapi sebenarnya Islam jauh lebih awal daripada ketamadunan yang kita bina hari ini.